Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib berjemaah, diberi kelapangan kepada kita untuk duduk-duduk sementara menunggu menunaikan solat fardu Isya. Kita mengambil pengajaran daripada pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat kita gunakan dalam perjalanan hidup kita. Semoga sentiasa di atas jalan yang diridai oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini saya menggantikan ustaz yang tidak dapat hadir. Nama saya perlu perkenalkan diri sikitlah. Tak apa, ini kali pertama saya sampai ke Surau Al-Aziz. Ini nama saya Syahrul Hizam bin Mukhtar, bertugas di sebuah college di Sungai Ramal Galang, nama college Darul Hikmah. Tenaga pengajar kat situ dalam untuk pelajar-pelajar peringkat diploma dalam bidang pengajian syariah. Baik, jadi tuan-tuan, untuk pengisian kita pada malam ini, insya-Allah kita akan sama-sama menelaah beberapa firman Allah di dalam surah Al-Baqarah. Yang saya berhasratnya ialah untuk kita sama-sama menelaah di permulaan surah Al-Baqarah. Kenapa saya memilih untuk kita sama-sama menelaah ataupun kita sama-sama tadabbur surah Al-Baqarah di awal surah Al-Baqarah ini? Kerana di dalam permulaan Al-Quran selepas surah Al-Fatihah sebagai pembuka kepada Al-Quran, Ummul Kitab, Allah Subhanahu wa taala selepas itu terus menyatakan, memberitahu tentang manusia melalui surah Al-Baqarah. Permulaan 20 ayat yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ini, Allah memperkenalkan kepada kita, memberitahu kepada kita tentang golongan-golongan manusia yang akan wujud di atas muka bumi. Di atas muka bumi ini Allah nyatakan di dalam surah ini ada di dalam permulaan surah Al-Baqarah ni ada 3 golongan. 3 golongan manusia, dan setiap golongan itu diperincikan sifat-sifat dia. Cuma kita biasa membaca surah ini dan kita membaca biasa dengan ayat-ayat yang tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan yang biasa dengan ayat-ayat yang kita. Cuma kita malam ini akan mengupas berkenaan dengan ciri-ciri yang dinyatakan. Baik. Jadi kita mulakan dengan secara umumnya di dalam awal surah Al-Baqarah 20 ayat yang pertama ni, Allah Subhanahu wa taala memberitahu golongan yang pertama, iaitu golongan yang menerima apabila diberi didakwahkan, apabila disampaikan Islam. Golongan yang menerima Islam ni dipanggil golongan yang bertakwa, golongan yang takut kepada Allah. Lalu dia mempunyai bersifat dengan sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang dikehendaki oleh Allah, diperincikan. Sehinggalah ayat yang kelima. Ayat yang keenam sehingga ayat yang ketujuh, Allah memberitahu golongan yang kedua, iaitu golongan kafir, dengan maksud tidak mahu beriman kepada Allah setelah disampaikan ataupun tidak disampaikan kepada mereka. Sama ada diberitahu ataupun tidak diberitahu,
Yang tak diberitahu apatah lagi. Yang diberitahu pun dia tak boleh nak terima. Dia tak boleh nak terima yang terima Allah. Dia tak boleh nak terima perkabaran-perkabaran yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia tak percaya. Iaitu dengan jelas mereka tidak mahu beriman. Dengan jelas mereka tidak mahu beriman. 2 ayat sahaja diberitahu. Kemudian ayat yang ke-8 sehinggalah ayat ke-20 daripada surah Al-Baqarah ini, Allah memberitahu golongan yang ketiga manusia ini. Ada golongan yang ketiga, iaitu golongan yang menzahirkan keimanan tetapi hakikatnya tidak. Menzahirkan keimanan tetapi hakikatnya tidak. Golongan yang ketiga ini adalah golongan yang dipanggil al-munafiqun, orang-orang yang munafik. Tapi golongan yang munafik ini, tuan-tuan, dia ada level dia. Munafik yang 100% munafik ialah seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-8 sehingga ayat ke-20. Munafik yang tertinggi level dia sampai ke tahap kafir. Namun begitu, munafik ini juga ada yang di level yang lebih rendah sedikit, level yang paling rendah dan sebagainya. Jadi dia masih Islam contohnya, tetapi ada ciri-ciri kemunafikan padanya. Nah, jadi kita ketahui bahawa ada golongan yang ketiga. 3 golongan inilah yang dinyatakan oleh Allah di dalam awal surah Al-Baqarah, atau boleh kita katakan di awal Al-Quran. Di awal-awal Al-Quran itu, selepas surah Al-Fatihah sebagai pembuka, sebagai mukaddimah, terus beritahu tentang manusia. Kenapa? Kerana manusia, orang beriman, perlu mengetahui. Manusia ini keseluruhannya perlu mengetahui golongan-golongan yang akan wujud ini. Dan kita mesti mengetahui satu persatu ciri-ciri golongan-golongan itu, untuk kita mengelakkan diri daripada golongan yang kedua dan yang ketiga. Dan golongan yang pertama itu diketahui ciri-cirinya supaya kita berusaha meletakkan diri kita dalam kumpulan itu. Nah, paling-paling kurang mesti ada ciri-cirinya. Nah, paling-paling tidak mesti ada cirinya ada pada kita. Jadi kita akan lihat sama-sama pada malam ini setakat yang kita sempat, ya tuan-tuan. Mungkin golongan yang pertama saja yang kita sempat untuk malam ini, ataupun mungkin 2 golongan ke 3 golongan tu mungkin kita tak sampai ayat 20. Saya rasa tak sempatlah dengan waktu yang kita ada, dengan pematuhan kita kepada SOP, tak boleh lebih daripada azan dan sebagainya. Jadi kita sama-sama melihat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. 3 kalimat yang kita semua maklum, ia adalah sebagai huruf, sebagai hijaiyah. Allah Subhanahu wa taala memulakan sebahagian surah-surah dalam Al-Quran ini dengan huruf-huruf yang tidak dapat difahami maksudnya. Alif lam mim, Yasin, Kaf ha ya ain sad, Alif lam ra. Itu tak tahu apa maksudnya. Ia adalah huruf saja, dia bukan perkataan. Dia huruf alif, huruf lam, huruf mim. Baik tuan-tuan, sebahagian ulama adalah yang cuba untuk mentafsirkan maksud kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan alif lam mim, Yasin, alif lam ra semua ni. Sebahagian mengatakan bahawa huruf-huruf ini adalah sebagai penarik, daya penarik kepada golongan-golongan awal, iaitu sewaktu Al-Quran diturunkan, masyarakat pada waktu itu yang banyak bermain dengan bahasa, yang mempunyai ketinggian bahasa Arab pada waktu itu. Jadi
dengan turunnya ayat Al-Quran yang ada sedikit kelainan daripada sebelum-sebelum itu. Maknanya mukaddimah pemberitahuan tu nak beritahu alif lam mim. Jadi ada kelainan. Apa benda ni? Menjadikan daya tarik untuk mengetahui ayat yang seterusnya, pemberitahuan seterusnya. Itu sebahagian telahan daripada sebahagian ulama. Baik, apapun membacanya tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran. Nah, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih, ayat yang kedua. Inilah atau kitab Al-Quran inilah yang la raiba fih, tidak mempunyai sebarang keraguan padanya. Ini sebagai mukaddimah pemberitahuan ini pula ada pemberitahuan dalam bentuk yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah ada pada ayat ini. Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang tidak ada padanya sebarang keraguan. Kenyataan ini sangat berani. Sangat berani. Kenapa? Kerana kalau manusia, tak ada siapa yang mampu untuk menulis sebuah buku kemudian dia kata inilah buku yang saya tulis, tak ada salah dalamnya, tak ada sebarang fakta salah, kekurangan apa semua dari sudut bahasa semua tahu, tak ada. Nescaya orang akan beli buku tu. Kalau tuan-tuan nak suruh laku buku, tuan-tuan nak tulis gitulah. Laku buku tu orang beli untuk cari salah. Untuk nak cari salah. Sebab apa? Dia ni dah declare tak ada salah. Orang akan nak cari salah. Ini satu menunjukkan ayat ini datangnya daripada Allah. Kalau dari manusia tak mampu tulis ini. Nak kata inilah sebuah buku yang tidak ada sebarang salah. Nah, inilah sebuah kitab yang tidak ada sebarang keraguan di dalam. Salah tak, fakta tak ada, salah bahasa tak ada, salah segala-gala kesalahan tak ada. Nah, jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir yang ada kecenderungan untuk menjatuhkan, untuk nak yang membenci, dari sudut nak menghina Islam dan sebagainya, mereka ni berusaha sedaya upaya mencari kelemahan. Lalu mereka-mereka yang belajar agama, belajar Islam ni ramai di kalangan mereka yang belajar Islam kerana untuk mencari kelemahan, digelar sebagai orientalis. Nah, orientalis barat sampai ke peringkat PhD pun ada belajar agama kerana nak cari kesilapan, kekurangan. Dan bukan tak ada dakwaan kekurangan itu daripada mereka, ada, tetapi semuanya berjaya dipatahkan hujah mereka semula. Mereka keluarkan buku kekurangan dari Islam gini kan. Antara mereka yang terkenal dalam berusaha mencari kekurangan ini nama dia Goldziher. Pelajar di Mesir, tinggi peringkat pengajian mereka, menghafaz Al-Quran, cari kelemahan dan belajar bahasa Arab. Mereka ada menulis buku-buku, tetapi sebenarnya para ulama Islam menulis semula apa yang mereka keluarkan itu sebenarnya adalah sesuatu yang di luar daripada kehendak Islam. Kefahaman yang salah itu sengaja disilapkan, sengaja disalahkan untuk mempersembahkan kepada masyarakat. Inilah kesilapan atau kekurangan yang ada dalam Al-Quran. Baik, tapi alhamdulillah ulama Islam keluarkan semula mematahkan hujah mereka. Baik, kita kembali semula kepada ayat ini. Dzalikal kitab, inilah sebuah kitab yang tidak ada sebarang keraguan padanya, salah, silap, semuanya tidak ada. Hudan lil muttaqin, dan ia menjadi pedoman kepada orang-orang yang bertakwa. Kepada orang-orang yang bertakwa, pedoman, petunjuk. Jadi tuan-tuan, orang yang takut kepada Allah, orang yang ingin mentaati Allah,
takut kepada balasan buruk di hari kiamat, mereka ini akan menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan hidup mereka. Kita umat Islam ni akan jadikan benda yang ada dalam Al-Quran bagi tahu. Kalau kata Al-Quran kata suruh, maka kita akan buat. Yang Al-Quran kata tak boleh, maka kita tak akan buat. Nah, gitulah contoh bagi pedoman ya. Satu pula bukan satu dua benda, semua benda, semua perkara yang dinyatakan di dalam Al-Quran, sama ada dari dalam bentuk suruhan ataupun larangan. Bila yang Allah kata, kita pun patut. Itu ciri, maknanya itulah dia pedoman, maksud pedoman ataupun petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, di dalam ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita 3 ciri golongan yang bertakwa. Dalam ayat kedua Allah bagi tahu inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan, yang mana dia ni, kitab ini akan menjadi pedoman kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ialah golongan pertama yang Allah nak cerita dalam Al-Quran ya, golongan yang pertama orang-orang yang bertakwa. Pada ayat yang ketiga tu terus dinyatakan ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa tu macam mana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu ialah mereka yang percaya kepada perkara ghaib. Perkara ghaib. Perkara ghaib ini ialah perkhabaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul kepada kita, oleh Allah melalui Al-Quran, oleh Rasul melalui kata-kata Nabi ataupun perbuatan Nabi. Perkhabaran-perkhabaran yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera kita. Khabar-khabar yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis Nabi yang sahih. Perkhabaran-perkhabaran itu kita tidak dapat nak tanggapi dengan panca indera, sama ada dari sudut penglihatan kita, kita tak boleh nak tengok, kita tak boleh nak dengar dengan telinga kita, kita tak boleh nak rasa, kita tak boleh nak sentuh. Tak ada. Semua tu hanya dengan percaya, solid percaya saja. Itu maksud perkara ghaib. Jadi apa dalam Al-Quran ini, tuan-tuan, syarat dengan perkhabaran ghaib tentang dosa dan pahala. Nah, dosa pahala ni termasuk dalam perkara ghaib, tak nampak, tak pernah kita dapat lihat. Begitu juga perkhabaran tentang syurga dan neraka. Nah, keadaan-keadaan di dalam syurga, keadaan-keadaan dalam neraka yang dahsyat diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Qiyamah, dalam suratul Mulk, banyak lagi sebenarnya dalam surah-surah yang lain, secara merata-rata dalam Al-Quran. Perkhabaran ghaib, malaikat, syaitan, jin, nah, semuanya bila ada je dalam Al-Quran, orang beriman, orang yang bertakwa, dia mengiyakannya, hatinya mengiyakan, membenarkan. Benar kalau Allah yang beritahu. Maknanya gitu. Dia tak ada kata tak pernah nampak pun, tak pernah pun tahu benda ni, siapa dapat tahu. Jadi tak ada. Sebab apa? Sebab perkhabaran itu datangnya dari Al-Quran, dari Al-Quran. Tetapi perkara ghaib yang tidak menjadi masalah kepada kita kalau kita tak percaya, ada juga perkara ghaib yang disampaikan kepada kita ni, yang tak ada daripada dalam Al-Quran, yang tak ada dalam hadis. Dia datang daripada mulut orang yang dalam hadis pun tak ada, dalam Al-Quran apatah lagi tak ada. Hak tu kalau kita tak percaya, tak ada masalah, tidak menjejaskan keimanan. Tidak kata lepas ni kamu
kena rosaklah akidah kamu. Sebab apa? Kamu tak percaya kepada cerita tu. Tak. Kita tanya balik, dah cerita kamu tu dari mana? Cerita aku ni dapat daripada nenek moyang dulu. Tak tahulah siapa dia cerita. Orang-orang tua dulu kata. Tak ada. Nah, kalau orang tua dulu kata dan benda tu ada dalam Al-Quran, ya, kena percaya. Sebab apa? Ada dalam Al-Quran. Garis panduan kita dalam supaya dalam mempercayai perkara-perkara gaib ni, supaya kita tidak tertipu, tidak mudah dipergunakan oleh orang lain. Itu saja garis panduannya. Senang. Garis panduannya perkara gaib yang wajib diimani, yang diwajib diimani itu hanyalah jika dia ada dalam Al-Quran. Kalaulah cerita itu ada dalam Al-Quran, tunjuk kat mana, ayat mana. Betul ke maksud ayat itu untuk itu? Tak. Kena pastikan dulu. Begitu juga dengan jika kata ada dalam hadis Nabi, ayat hadis mana? Nah, hadis ni sahih ke tak sahih? Banyak persoalan, seolah-olah macam tak nak percaya. Bukan, kita nak mencari sesuatu yang benar-benar boleh diyakini bahawa kita yakin. Nah, jadi garis panduan itu. Setengah orang dia tak jumpa garis panduan ni, lalu dia rangkum semua. Dia takut. Dia bagus niat dia takut kalau dia tak percaya kepada perkara gaib, rosaklah akidah dia. Betul lah. Memang kita takutlah kalau kita tak percaya kepada perkara gaib ni, memang berdosa besar. Tetapi tak boleh rangkum semua sekali. Sebab apa? Ada golongan yang akan mengambil kesempatan terhadap orang-orang yang jahil, orang-orang yang tak tahu tentang permasalahan ini, lalu dia memberitahu sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi dia nak suruh orang percaya. Lalu dia beritahu dengan sumber-sumber yang tidak tepat, yang tidak benar. Maka orang yang dengar tu percayalah dia. Tapi hakikatnya tak ada. Hakikatnya sumber itu bukan daripada Al-Quran. Perkara-perkara gaib yang ada dalam video YouTube, cerita-cerita yang orang sampaikan, yang ada sebahagian yang ada dalam YouTube, sebahagian yang disampaikan kepada kita melalui WhatsApp. Macam-macam lah yang kita tengok kan, yang pelik-pelik, yang semua kita rasa ketakjuban, pelik lah benda tu. Sebenarnya kita tak tahu betul ke tidak. Ya? Kalau tak percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, tak percaya benda tu jelas diberitahu oleh Allah ataupun jelas diberitahu oleh Nabi SAW secara jelas, dia tak percaya, dia boleh kufur. Yang percaya kepada perkara gaib, kepada perkara gaib yang bukan dalam Al-Quran dan hadis, maksud haji, saya silap. Yang percaya kepada perkara gaib yang tak ada dalam Al-Quran, yang tak ada dalam hadis, kepercayaannya itu rosak, tidak benar, salah. Kita tak boleh nak hukum kufur kat dia, tak boleh. Tapi kita kata kepercayaan itu salah, tidak benar. Sebab apa? Tidak bersumber daripada sumber yang sepatutnya. Dia baguslah, dia nak percaya kepada perkara gaib, tapi silap dia. Dia tak menyelidik sikitlah. Jadi dia perbuatan mempercayai benda yang tidak ada itu salah, tidak benar dan perlu diperbaiki. Jadi cara dia ialah mengambil maklumat tu kena tahu sumber dia juga. Dah awak tahu ni, awak cerita kat saya ni, benda tu ada kat mana? Maknanya kena tanya lah maksudnya kan. Bertanya. Baik. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tu ciri yang pertama, percaya, yakinlah juga. Yakin. Kalau Allah baca Al-Quran, dalam Al-Quran beritahu tentang syurga, yakin apa yang diceritakannya itu benar.
yakin sungguh tentang akan datangnya hari kiamat, yakin sungguh tentang akan ada pembalasan semula, akan dibangkitkan semula manusia, tentang pada mahsyar, tentang semua. Baik, itu keyakinan terhadap perkara baik. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang bertakwa itu ialah mereka yang mengerjakan salat, yang mengerjakan ibadat salat. Tuan-tuan, di dalam kitab tafsir Fi Zilalil Quran yang ditulis oleh Sayyid Qutb rahimahullah, beliau menjelaskan, beliau menafsirkan yuqimunas shalah di sini, orang yang bertakwa ialah orang yang mendirikan salat. Maksud mendirikan solat di sini bukan solat sahaja. Ia adalah mewakili. Solat itu adalah mewakili kepada ibadah-ibadah yang Allah fardukan kepada kita. Ataupun orang-orang yang bertakwa itu ialah mereka yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu maksudnya. Di sini dia beritahu solat saja. Sebab solat itu adalah ibadah yang tertinggi darjatnya, yang paling banyak yang kita kena buat 5 kali sehari semalam, setiap hari tanpa henti. Jadi dia adalah ibadat yang Allah sebut sebagai wakil kepada orang bertakwa itu perlu melaksanakan perintah Allah, kewajipan-kewajipan. Jadi maknanya kalau kita nak tengok secara kalau kita kata Allah tak sebut pun puasa kat sini. Orang yang bertakwa itu orang yang puasa, orang yang solat. Puasa tak sebut sini, zakat tak sebut, haji tak sebut. Jadi sebab itu dia tafsirkan di situ ialah orang yang melaksanakan, orang yang melaksanakan kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi solat, puasa, zakat, haji, jadi kewajipan-kewajipan yang telah difardukan oleh Allah itu dilaksanakan. Serta begitu juga dengan melaksanakan apa-apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah supaya meninggalkannya. Termasuk yuqim, dia mendirikan, dia melaksanakan. Maknanya Allah perintahkan supaya tidak minum arak, tidak berjudi. Allah arahkan supaya menjauhi rasuah, perbuatan mengambil hak orang lain dan sebagainya. Karena itu ciri orang yang bertakwa, yuqimunas shalah. Satu perkataan atau dua perkataan ini mengandungi maksudnya yang luas. Tidak kata satu laksanakan solat je, tak sebenarnya dia mewakili, mewakili. Baik, kemudian ciri yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang bertakwa itu ialah mereka yang sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Kami beri apa? Allah Subhanahu wa taala memberi kepada manusia ini banyak perkara. Rezeki Allah kepada manusia ni banyak. Ada rezeki masa, ada rezeki harta, ada rezeki tenaga, ada rezeki kawan-kawan, ada rezeki itu, ada rezeki ini, banyak sangat. Jadi orang yang beriman dia berkongsi sebahagian daripada apa yang Allah beri kepada dia. Dia menyumbang. Kalau baca kitab tafsir Fi Zilalil Quran kata dia, ciri orang yang bertakwa itu ialah mereka orang-orang yang menyumbang. Umat Islam ini adalah umat yang menyumbang, umat yang memberi. Umat yang memberi. Sebab itu kalau kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan meminta-minta,
Nabi SAW meletakkan kedudukan meminta itu sebagai satu darjat yang sangat rendah. Ketakwaan orang itu akan jadi rendah mana kedudukannya. Sebab apa? Dia bukan ciri takwa. Takwa dia bersifat infak, memberi. Jadi umat yang memberi, menyumbang. Jadi menyumbang ni pun luaslah maksud dia. Ada orang Allah kurniakan kepadanya harta, lalu dia menyumbang sebahagian daripada hartanya. Tuan-tuan, sebahagian bukanlah maknanya bagi dua. Bukan maksud bagi dua situ. Sebahagian kecil, sebahagian yang termampu olehnya. Dia memberi dari sudut harta. Ada orang yang menggunakan oleh kerana kelapangan masanya yang ada banyak, lalu dia menyumbang sikit untuk perkara-perkara charity dengan menggunakan masa yang dia ada. CSR dia lah, dengan masa yang dia ada. Mungkin orang ni dia sibuk dari sudut masa dia tak mampu, tapi dia ada dari sudut keuangan, lalu dia menyumbang dengan keuangan pada perkara kebaikan. Nah, ada orang Allah kurniakan kepadanya dengan ilmu, lalu dia menyumbang dengan ilmunya. Tak kira ilmu apa. Tak kira dengan ilmu apa. Sebahagian saya nak ulas sikit bila menyatakan tentang ilmu ni, sebahagian orang kita ni dia merasakan ilmu tu, bila sebut menyumbang ilmu tu, menyumbang ilmu agama saja. Menyumbang mengajar mengaji, menyumbang mengajar bahasa Arab saja yang dilihat atau yang dapat pahala. Sebenarnya bukan. Semua ilmu yang bermanfaat untuk manusia, menyumbangnya adalah tugas yang suatu yang dibenarkan, yang akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahala itu pula sifat dia berpanjangan. Coba sisa. Ya. Jadi kita macam mana? Biasa. Azan dulu boleh? Kita azan. Kita bagi laluan untuk azan, lepas tu kita sambung 5 minit itu insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung sikit saja lagi perbincangan kita tadi, iaitu pada ayat yang kita tadi telah menamatkan, ayat yang ketiga daripada surah Al-Baqarah. Kemudian kita sambung ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Di sini pun ada lagi beberapa ciri orang-orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang bertakwa itu ialah mereka yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad. Kamu itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya apa? Kita percaya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Kita percaya yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan dari Allah yang terakhir. Kita percaya segala kata-kata dan perbuatannya adalah wahyu daripada Allah. Percaya. Wahyu daripada Allah. Kita percaya. Baik. Kemudian orang-orang yang bertakwa juga wa ma unzila min qablik, dan orang yang bertakwa itu juga mereka percaya terhadap apa yang diturunkan sebelum kamu, wahai Muhammad. Maknanya yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang terdahulu. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu ini orang Islam dia percaya. Jadi percaya Allah turunkan suhuf Musa, suhuf Ibrahim. Kita percaya Allah turunkan Taurat, Zabur, Injil. Kita percaya dengan yakin sungguh-sungguh yang Allah telah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu kita itu. Itu kelebihan yang sangat besar yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, nabi dia. Kemudian dia percaya juga kepada kitab-kitab yang diturunkan
kepada nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Sangat berbeza dengan umat pengikut-pengikut Kristian, Yahudi. Mereka percaya kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi yang diutuskan kepada mereka, tetapi tidak percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yahudi, begitulah. Mereka tak percaya, tak boleh nak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab dia orang Arab, dia bukan orang kita. Dia bukan orang kita, dia kata. Lalu tak mahu percaya tu kerana bangsa, tak mahu beriman kerana dia di luar daripada jangkaan dia. Nah, baik. Begitu juga yang satu lagi, percaya kepada Injil tetapi Al-Quran kami tak percaya. Islam, kami percaya Al-Quran. Dan kitab yang Injil, kami percaya juga Allah turunkan Injil. Kita percaya juga Allah turunkan Taurat. Semua yang kita tak percaya pada kitab yang ada tu ialah kesahihan maklumat yang ada padanya, kerana ia telah berlaku penyelewengan. Bukan dibuat tokok tambah, dikurangkan oleh mereka-mereka yang terdahulu. Sehingga kita yakin tak semua telah diubah suai, tetapi yang menjadi masalahnya, kita tidak dapat lagi mengenal pasti yang mana yang telah diubah suai, yang mana yang datang daripada Allah. Tak boleh nak kenal pasti lah. Sebab dia tidak ada jalan periwayatan tu, tak ada. Jadi dia telah, kita yakin Allah telah menurunkan ke atas nabi-nabi dan umat terdahulu kita. Ini kelebihan orang Islam, nak percaya. Baik. Orang bertakwa dia percaya semua benda tu. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan satu lagi ciri orang-orang yang bertakwa, mereka meyakini akan adanya hari akhirat. Meyakini akan adanya hari akhirat. Dan ini adalah ciri yang juga sangat penting. Percaya, meyakini akan kedatangan hari akhirat ni sangat memberi kesan kepada pembentukan pribadi dan syakhsiah umat Islam. Kerana inilah kejahatan-kejahatan, perkara-perkara maksiat, perkara yang keji, jika seseorang itu berpeluang untuk melakukannya, tetapi jika dia telah disemai dengan keyakinan akan adanya hari akhirat, sukar untuk perkara-perkara keji dan munkar itu untuk dipilih untuk dilakukan. Seorang yang ada sudah tersemai dalam diri dia keyakinan hari akhirat, keyakinan yang tebal, keyakinan yang kukuh duduk dalam diri, perkara keji, maksiat apa semua ni susah nak masuk dengan dia. Sebab bila dia berhadapan dengan peluang untuk melakukan sesuatu yang keji, yang berdosa, dia akan ada padanya satu penolakan, supaya aku tak boleh hari akhirat nanti macam mana keadaan. Seorang tu akan menghitung sebelum melakukan sesuatu tu, dia akan ada perkiraan dosa pahala serta perkiraan hari kiamatnya yang tidak selamat. Sebab tu dia satu keyakinan yang sangat perlu diperteguhkan. Dia semai itu daripada awal, keteguhan tentang keyakinan tentang hari kiamat. Sebab tu dalam Al-Quran ada surah Al-Qiyamah, dan di dalam Al-Quran sangat banyak memberitahu tentang keadaan, suasana, peringatan-peringatan tentang hari kiamat ini sangat banyak dalam Al-Quran.
Oh, sebab ni keyakinan itu sangat memberi kesan pada syakhsiyah. Manakala perkara-perkara yang baik pula, perkara yang baik, perkara yang positif, yang baik, yang jika seseorang yang punya keyakinan terhadap hari akhirat ni kuat dalam diri dia, mudah baginya untuk memilih melakukannya meskipun tidak dipuji oleh orang, tak diambil kira kredit dia ke, tak diambil apa, dia tak mendapat pujian oleh orang atasan ke dan sebagainya. Dia tak ada masalah. Sebab apa? Ini ada perhitungannya, ada pembalasannya yang sangat adil di hari akhirat. Dia tidak ada kira sangat pasal yang orang tak puji dia, orang tak nampak dia melakukan kebaikan tu, dia tak ada keluh kesah. Apa? Buat baik pun kau nak tengok. Tak ada. Bukanlah satu perkiraan yang sangat mustahak lah bagi seseorang. Kerana bil akhirati hum yuqinun. Jadi kebaikan itu lebih mudah manakala kejahatan itu juga sukar untuk menembusi dia. Baik tuan-tuan, ayat yang terakhir untuk kita pada malam ini, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini adalah ayat penutup kepada pemberitahuan tentang golongan-golongan yang bertakwa, golongan yang bertakwa atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Ulaika, mereka itu merujuk kepada mereka-mereka yang mempunyai ciri-ciri yang Allah nyatakan. Semua ciri-ciri takwa jika ada pada mereka, pada seseorang, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka duduk di atas jalan Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang yang berada mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka ni adalah orang-orang yang berjaya. Berjaya dia di dunia dan berjaya dia di hari akhirat. Berjaya dia daripada berhadapan dengan keburukan-keburukan semasa di dunia, dan dia akan berjaya untuk mendapatkan tempat yang baik di hari akhirat. Baik tuan-tuan, sekadar itu saja perkongsian kita untuk malam ini. Semoga bermanfaat untuk nasihat-nasihat ini untuk diri saya dan tuan-tuan semua. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.